Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Azmi Hamdan. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan topik yang bertajuk trapezoidal rule. Terdapat tiga perkara yang akan saya bentangkan pada hari ini, iaitu yang pertama, apabila kita mendapat soalan trapezoidal rule, apakah yang kita mesti lakukan terlebih dahulu. Yang kedua pula ialah diberi beberapa ordinate dalam soalan dan bagaimana ordinate itu membantu kita menyelesaikan soalan. Yang ketiga pula, apakah cara penyelesaiannya. Bila dia beri lower ataupun upper limit menggunakan unsur trigonometri. Jadi kita pergi ke pertanyaan pertama dulu. Okey. Inilah contoh soalan trapezoidal rule. Okey. Soalan ini dia memberi 5 ordinate. Okey, kita baca dulu soalan tu. Use the trapezoidal rule with ordinates x equal to 0, x equal 0.2, x equal 0.4, x equal 0.6, and x equal 0.8 to estimate the value of integrate exponent of x power of 2 dx. Giving 4 decimal places in your answer. Okey. Dan apabila kita dapat soalan macam ni kan, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah memahami soalan tersebut. Jadi, ikut soalan ini, dia telah memberi 5 ordinate, iaitu x equal 0, x equal 0, x equal 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8. Dan dia juga meminta 4 decimal places in your answer. Jadi sekiranya dalam proses pengiraan kita tu, kita menggunakan 5 ataupun 6 soalan kan, 6 titik perluan. Jadi, apabila jawapan akhir, kita bundarkan dia kepada 4 titik perluan sahaja. Tak boleh lebih. Dia minta 4, jadi kita beri 4 sahaja. Jadi, apabila kita dah tahu ordinate tu berapa, kita catat dia. Kita tulis. Jadi, kita tak perlulah ada rasa kekeliruan bila banyak kira nanti. Kita catatkan 0, 0.2, 0.4, 0.6 dan 0.8. Jadi, untuk tahu perkara-perkara yang penting untuk menjawab soalan trapezoidal rule ni, kita mesti menggunakan konsep formula yang asas dalam trapezoidal rule, iaitu di mana H sama dengan B tolak A over dengan N. Okey. Apabila diberi ordinate ini, secara langsung kita telah tahu, iaitu apakah lower limit dan apakah itu upper limit. Jadi nilai B kita dapat tahu iaitu 0.8, nilai A ialah 0. Jadi kita boleh guna dalam formula ini. Nilai B dan nilai A kita dah tahu. Seterusnya, macam mana kita boleh dapatkan nilai N yang sama dengan 4 ni? Okey. N tu apa? N tu merupakan strips ataupun kita panggil dia sebagai subinterval. Apakah itu? Ini N. 1, 2, 3, 4. Jalur yang terjadi daripada bentuk trapezium ni. Kita panggil dia strip ataupun subinterval. Jadi ada 4 subinterval, jadi kita tulis N sama dengan 4. Jadi secara langsung kita tulis N. Macam mana dengan nilai H? H ni pula adalah kita panggil jarak daripada satu ordinate ini ke satu ordinate ini. Itu nilai H. Macam mana dapat nilai H? Okey. Apabila kita dah memberi ordinate, apabila kita dah tahu nilai ordinate ni, secara langsung dia telah memudahkan kerja kita. Jadi kita perlu buat yang hanyalah H sama dengan 0.2 tolakkan dengan 0. Jadi H adalah 0.2. Ini nilai H. Kenapa nilai ini penting untuk kita menjawab soalan trapezoidal rule? Kerana nilai-nilai inilah yang akan digantikan dalam formula trapezoidal rule, iaitu di mana H over 2 dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kita perlu take note. Kita bercari itu terlebih dahulu supaya lebih memudahkan kerja kita. Tak perlulah kita tergagau nanti kan, bila kita nak jawab soalan dan ganti dalam formula, kita tahu nilai apa. Apabila kita dah tahulah nilai H sama dengan B tolak A per N, memudahkan kerja kita. Jadi daripada saya, apabila kita dapat soalan trapezoidal rule, perkara pertama itu perlu buat adalah memahami soalan tu, mengetahui apakah kehendak soalan tu, dan mencari nilai H, B, A dan N ni. Alright. Apabila kita dah tahu nilai H, B dan N kan, kita boleh selesaikan untuk dipindahkan maklumat dalam trapezoidal table. Okey, trapezoidal table tu apa pula?
Okay, kat sini kita boleh tengok ada calculation juga atas circle kan. H sama dengan 0.2 tolak kosong sama dengan 0.2. Jadi itu adalah nilai H. Ataupun kita boleh guna formula untuk membuktikan nilai H ni, iaitu H sama dengan B tolak A per N seperti yang saya maklum tadi tu. Jadi kita dapat 0.2 juga. Jadi terbuktilah nilai ordinate tu yang diberikan dah betul, dua dah betul, 0.2. Dari segi formula juga pun betul 0.2. Dan setelah mengetahui nilai H 0.2, kita perlu mencari nilai Y dengan menggunakan trapezoidal table. Baiklah, inilah trapezoidal table. Okay. Kat sini dia terdapat barisan untuk nilai X dan barisan untuk nilai Y. Kenapa barisan nilai Y ni kan dia terbahagi kepada dua? Yang Y0 dengan YN ni satu. Y1, Y2, Y3 ni dia lain pula. Kenapa? Okey, dia kan saya buat catat sekejap. Kita ambil tadi tu 1, 2, 3, 4. Okey. Kita dapat CY, ni adalah dapat CX. Okey. Kita tahu seperti sudah maklum, Y0 adalah sini. YN pula adalah di sini. Ini adalah YN. Dan sini pula adalah Y1, Y2 dan Y3. Okey. Nampak? Apabila Y0 ni dan YN, untuk mencari nilai dia, yang guna sekali saja. Iaitu pada Y0 tambah dengan Y1 Y3 tambahkan dengan YN. YN. Berbeza apabila Y1 dan Y0 ni ditambah. Lepas tu Y2 dan Y1 tambah pula dengan Y3 dan Y4. Jadi apabila nilai yang hanya digunakan sekali seperti Y0 dan YN ni dibandingkan pula dengan Y1, Y2, Y3 ni yang digunakan dua kali, sebab itu dia diasingkan. Dia terdapat barisan yang nilai Y yang digunakan sekali dan yang ini pula hanya telah digunakan dua kali. Tak percaya digunakan dua kali. Okey, kita tengok ni. Nampak ni? Dalam formula dia telah tunjuk yang 2 kali Y1 tambah Y2, Y3. Jadi terbukti yang nilai Y1, Y2, Y3 tu diasingkan sebab dia digunakan sebanyak 2 kali. Y0 dan YN ni pula digunakan sekali saja. Ini adalah proses pengiraan. Jadi, apabila kita telah tahu nilai Y0 dan YN ni dan juga Y1, Y2, Y3 ni total, kita ambilkan nilai ni dan juga nilai ni kita masukkan dalam formula. Ya. Tapi kita perlu ambil take note juga. Dalam proses pengiraan diwajibkan untuk melebihi 4 dan ke atas titik perpuluhan dalam proses pengiraan. Sebab tu di sini saya ambil 1, 2, 3, 4, 5 titik perpuluhan. Hanya di akhir jawapan saja yang saya gunakan 4. Itu merupakan syarat-syarat untuk jawab soalan trapezoidal rule, di mana dalam proses pengiraan kita perlu mengambil lebih daripada 4 titik perpuluhan. Jadi saya menggunakan 5. Jadi telah menggantikan nilai H. H tadi telah dapat daripada awal-awal tadi, iaitu 0.2 bahagi dengan 2, gantikan nilai Y0 tambah YN ni, yang ni. Dan juga hasil tambah Y1, Y2, Y3, nilai yang ini ketika dalam. Jadi kita akan memperolehi 1.0192. Dan itu adalah jawapan untuk integration exponent power of x power of 2 starting from 0 until 0.8. Yes. Tapi jawapan untuk trapezoidal ini bukanlah 100% menghampiri, dan sebab itulah dia menggunakan simbol ini. Simbol approximately, menghampiri kepada 1.0192. Ya. Jadi, dia menggunakan bentuk trapezium di dalam mencari luas bawah lengkungan bukanlah 100% tepat.
question yang tak percaya, anda boleh menggunakan calculator dengan hanya gantikan nilai eksponen X tu di dalam kalkulator dan anda akan dapat jawapan lain sebenarnya. Dan itulah jawapan yang lebih tepat. Cuma untuk membuktikan pengiraan itu bagaimana dengan cara trapezoidal ni, dia dapat membuktikan nilai itu adalah menghampiri kepada nilai yang asal dengan menggunakan bentuk trapezium di bawah lengkungan. Okey. Jadi saya hendak mengkongsikan tips-tips untuk menjawab soalan trapezoidal rule ni. Jadi apakah tips yang saya kongsikan? Jadi yang pertama ialah memahami formula dan simbol-simbol formula. Jadi dia ada formula ni. Formula telah ditetapkan dalam jawab soalan trapezoidal. Nilai B, nilai A. Lepas tu Fx dx ni mana kita dapat kan? Lepas tu nilai H ni apa? Kita dapatkan nilai Y0, Yn, Y1, Y2, Y3 sampailah Yn1. Malahan juga H, B, A dan N. Jadi daripada saya, perkara-perkara ini perlulah kita mengetahui terlebih dahulu untuk menjawab soalan-soalan trapezoidal. Ibaratnya macam kita ni nak bawa motor, tapi kita tak tahu apa gunanya brake motor, tak guna apa gunanya brake gear, tak tahu apa gunanya throttle. Jadi macam mana kita nak bawa motor? Macam itulah. Untuk dikaitkan dengan kehidupan kita. Sama juga untuk jawab apa-apa soalan matematik sebenarnya. Kita mesti tahu apakah maksud simbol-simbol dalam formula matematik, apakah gunanya, bila kita dapat carikannya, macam mana kita dapat carikannya. Jadi nilai H ni adalah jarak di setiap koordinat. Ini adalah nilai H. Jarak di antara setiap koordinat tu. Jarak di setiap koordinat tu adalah sama. Dia mesti akan sama. Jadi sebab itulah kita boleh cari nilai H dengan sekali saja. Tak perlulah kita cari kat setiap ni berapa, cari apa, tak perlu. Itu sahaja nilai H. Dan nilai A adalah lower limit. Di sini terletaknya nilai lower limit. B adalah upper limit. Wah, nampak pula. Okay. B ni dia nilai di hujung sekali. Ini. Ini nilai B. Dia terletak di sini. Dan N, number of strips. Iaitu ni. N1, N2, N3. Dia bilangan garis ni. Strips ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kat sini N dia sama dengan 11. Jadi dengan memahami maksud-maksud simbol tu, dia memudahkan kita jawab soalan. Tak perlulah kita ragu-ragu bila dia beri soalan ni. Oh maksudnya mana kita dapat? Jadi dengan memahami dan mengetahui apa itu simbol-simbol dan apa gunanya formula tu, lebih mudah sebenarnya untuk kita menjawab. Banyak manfaat kepada kita menjawab soalan matematik sekiranya kita memahami satu perkara tu daripada kita menghafalnya. Okey. Dan yang kedua ialah soalan yang melibatkan unsur trigonometri. Okay. Di sini saya bagi satu contoh soalan. Pi dan kosong. Pi ini merupakan satu perkara unsur trigonometri. Jadi, using trapezium rule with 5 ordinates, giving your answer correct to 4 decimal places. Nampak soalan ini pun sama. Dia memberi 5 ordinate. Cuma beza dia pada bentuk pi ini saja. Dia tak memberikan nombor. Dia berikan pi. Jadi, macam mana kita jawab soalan ni? Baiklah. Untuk menjawab soalan ni kan, sekiranya kita nak menggantikan nilai dalam kalkulator, kita memastikan kalkulator kita dalam mode radian. Ingat tu. Sentiasa memastikan kalkulator dalam mode radian dalam menjawab apa-apa soalan bentuk trigonometri pun. Jadi, apabila kita menggantikan nilai X tu dalam equation ni untuk mendapatkan nilai Y, dengan kita akan dapat nilai ni. Okey. Nilai ini merupakan nilai-nilai yang terbentuk apabila kita menggantikan nilai X dalam equation ini untuk mendapatkan nilai dalam bentuk radian, bukanlah dalam degree dan seadanya. Okey. Apabila kita mendapat nilai yang betul, maka jawapan kita pun akan betul. Jadi setelah complete jawapan-jawapan ni, kita gantikan saja dalam formula. Dan kita akan dapat 2.1063. Jadi
Macam mana saya boleh katakan yang jawapan yang betul? Kenapa kalau dalam mode degree tak betul pula jawapan dia? Okey, saya tunjuk. Oh, sorry. Typo ni. Patutnya bukan mode radian. Bukan. Bukan mode radian. Okey. Sekiranya dia bukan mode radian, inilah jawapan yang akan dapat. Nampak? Kalau tadi, yang bahagian sini semua kosong. Kosong, 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 kosong. 3, 4, 5. Okey, 5 dia perlahan. Yang ini pula tadi, dia jawapan dia 2 something lah. Dia tak dapat pun bawah nilai daripada 1. Beza. Apa beza bila menggunakan mode radian dan bukan mode radian dalam menyelesaikan soalan trigonometri. Di situ kita perlu take note. Seandainya soalan itu dia memberi nilai dalam bentuk trigonometri, kita perlu memastikan kalkulator yang kita pakai itu, kalkulator yang kita pakai contoh macam ni ataupun menggunakan kalkulator yang model lain, kita perlu pastikan yang kalkulator kita dalam bentuk dalam mode radian. Trigonometri perlu diselesaikan dalam mode radian. Jadi setakat ni itu sahaja. Terima kasih pembahasan daripada saya berkaitan dengan cara-cara menjawab soalan trapezoidal rule dan tips-tips yang insya-Allah dapat membantu untuk menjawab soalan trapezoidal rule. Jadi buat masa ini itu sahaja daripada saya. Nama saya Ahmad Azmi Hamdan. Terima kasih kepada yang sudi mendengar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.